Tuan-tuan, apa jawab jin tersebut? Kata jin tu, aku takkan mampu masuk dalam tubuh badan kamu. Dan pada hari ini, mana-mana makhluk Allah tidak mampu untuk memudaratkan diri kamu. Kerana kamu, wahai Syekh, selepas waktu subuh tadi, kamu telah membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir sebanyak 100 kali. لكريم آله وأصحابه كرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ثم أقول رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في تنزيله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم. ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي فأعطني محبتك ومغرفتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, yang pertama-tamanya kita merafakkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpah kurnianya, dengan rahmatnya Dia, Alhamdulillah, malam ni kita sekali lagi dapat bersama-sama di dalam rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, beriktikaf di dalamnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan kelebihan beriktikaf itu, dan kita juga bersyukur kepada Allah kerana dihimpunkan dalam perhimpunan orang yang masih mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ianya akan memberikan kesihatan kepada hati kita, yang mana hati tersebut ia juga perlu kepada makanan untuk menyihatkan dia, sebagaimana yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza saluhat jasadu kullu
Apabila baiknya daging yang satu itu, maka baiklah seluruh tubuh badan dia. Idza fasadat jasadu kullu. Dan kalaulah daging yang satu itu dia tidak baik, rosak, dan tuan, maka rosaklah keseluruhan tubuh badan dia. Maka Nabi peringatkan, ala wahiyal qalb, ketahuilah yang aku maksudkan daging itu adalah hati, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tuan, dalam kitab Mau'izatul Mu'minin, ringkasan daripada Ihya'u Ulumuddin karangan Al-Imam Jamaluddin Ad-Damashqi rahimahullahu ta'ala, ada dinyatakan di dalam kitab tersebut perkataan daripada Al-Imam Fathul Musili rahimahullahu ta'ala. Imam Fathul Musili menyatakan, sebagaimana tubuh badan memerlukan makanan, dan tuan, kita punya makanan untuk tubuh badan ni macam-macam suplemen yang kita ambil. Tujuan dia adalah kerana untuk menyihatkan tubuh badan. Dan tuan, tapi suplemen yang kita ambil tu dia tak akan mempengaruhi hati tersebut. Hati dia ada makanan dia. Kata Imam Fathul Musili rahimahullahu ta'ala, suplemen ataupun makanan kepada hati itu adalah ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tuan, mudah-mudahan dengan kita mendengar ayat Allah Subhanahu wa taala, hadis Nabi, dan juga perkataan-perkataan ulama, ianya menjadi obat kepada hati kita. Dan sehat hati itu, bila hati sehat, dia akan senantiasa tawajjuh menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita sambung, tuan-tuan, perbicaraan kita pada kitab Adab Sulukil Murid yang dikarang oleh Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullahu ta'ala pada ibarat yang berikutnya. Maka dia kata, Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala, wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Maka berkata pengarang kepada kitab ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan munafaat ilmunya kepada kita di dunia maupun di akhirat. Maka dia kata, wal khasiru min kulli wajhin minal muridina lid dunya. Dia kata, dan ketahuilah orang yang rugi itu, dia kata, tuan-tuan, manusia dia terbahagi kepada dua. Satu adalah orang yang diberikan keuntungan, dan yang kedua pula adalah orang yang rugi. Dalam surah Al-Asr, surah yang pendek, tuan-tuan, Suratul Asri wal Asri, tuan-tuan, ayat tu, surah tu anak kita pun hafal, di sekolah pun anak kita duk baca, kita sendiri pun hafal Suratul Asri ini. Dan tuan, Allah Subhanahu wa ta'ala dia sebut wal asri, dan demi masa, kata Allah. Dan tuan, Allah Subhanahu wa ta'ala dia bersumpah di atas nama masa. Dan tuan, ulama menyatakan Allah bersumpah atas nama masa ni kerana beberapa perkara. Dan tuan, yang pertama sekali ulama tafsir dia habaq,
Wal asri, nak suruh manusia supaya jangan mencela masa. Itu yang pertama. Dan tuan, maknanya ada masa manusia tersebut dia senang, ada masa manusia itu dia akan jadi susah. Inilah putaran kehidupan manusia. Saat-saat nanti dia senang, saat-saat nanti dia akan menjadi susah. Dan tuan, pada waktu dia senang, dia hendaklah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia hendaklah kenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada masa dia senang. Dan tuan, ada masa nanti dia susah. Waktu dia susah, dia memerlukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu Nabi SAW dia sebut, arifillah firraha. Kenallah Allah Subhanahu wa ta'ala pada waktu kamu senang. Ya'rifuka fi syiddah. Nanti Allah akan kenal kamu pada waktu kamu susah, kata Nabi SAW. Tuan, itu satu faktor kenapa Allah Ta'ala bersumpah atas nama masa. Dan tuan, Allah Ta'ala bersumpah atas nama masa yang keduanya adalah kerana nak habaq masa yang diberikan oleh Allah tak banyak. Masa yang diberikan oleh Allah sangat singkat. Dan tuan, kerana tu wal asri, ada di antara ulama tafsir yang menafsirkan wal asri maknanya adalah waktu asar. Dan tuan, apa yang ada pada waktu asar ni? Dan tuan, yang ada pada waktu asar adalah pertukaran hari. Dan tuan, kalau ikut pada kalender Masihi, bertukarnya hari ini adalah selepas jam 12 malam. Dan tuan, yang tu lambat sangat, no? Lepas jam 12 baru nak tukar, yang tu lambat. Tapi kalau ikut kalender Hijri, ikut kalender Islam, dan tuan, dia dikira sebagai perubahan hari bermula tenggelamnya matahari pada waktu azan. Dan tuan, lalu Allah Subhanahu wa ta'ala dia sebut wal asri, demi waktu azan, kata Allah. Dan tuan, maknanya dah nak habis dah waktu hari tersebut, dia nak pergi kepada hari yang baru. Dan tuan, nak menunjukkan kepada kita betapa singkatnya masa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hamba dia. Dan tuan, kerana tu nanti di akhirat besok ada orang yang dia minta ditambah umur, kemudian dia nak balik semula atas dunia. Allah Subhanahu wa ta'ala sebut awalam nu'ammirkum, kata Allah. Apakah tidak cukup dengan umur yang telah kami berikan kepada kamu dahulu, kata Allah. Dan tuan, waktu ni singkat, apatah lagi kita umat Nabi SAW. Dan tuan, kita sering baca umur umat Nabi SAW pendek. Kata Nabi SAW, innal a'mara ummati baina sittin was sab'in, atau kama qala Rasulullah. Kata Nabi SAW, adapun umur umat aku tak panjang, antara 60 hinggalah ke 70 tahun sahaja. Dan tuan, itulah garis masa umur umat Nabi SAW. Dia tak panjang. Dan tuan, Allah bersumpah pula atas nama waktu asar, wal asri, demi waktu asar, kata Allah. Dan tuan, nak tunjuk singkat masa yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Dan tuan, dalam singkat masa ni, apa dia benda yang Allah Ta'ala nak sampaikan? Dan tuan, ulama tafsir juga menyatakan
Allah bersumpah di atas nama masa kerana dia nak habaq satu perkhabaran yang penting dalam waktu yang singkat ini. Tuan-tuan, apa dia Allah Ta'ala nak habaq? Innal insana lafi khusur. Sesungguhnya manusia berada dalam keadaan rugi. Tuan-tuan, manusia dia berada dalam keadaan rugi. Sebab itu Allah Subhanahu wa Ta'ala dia sebut, wa qalilun min ibadiyasy syakur, kata Allah. Dan sangat sedikit daripada hamba-hamba aku yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu wa arda, pernah satu hari Sayyidina Umar di sisi Baitullahil Haram. Tuan-tuan, Sayyidina Umar dia terdengar ada satu orang dia berdoa kepada Allah. Tuan-tuan, orang ni doa dengan Allah, ajib dia punya doa dia. Tuan-tuan, apa dia punya doa dia? Allahumma ja'alni minal qalil. Ya Allah, jadikanlah aku daripada golongan yang sedikit. Di doa orang ni di sisi Baitullahil Haram. Tuan-tuan, kita boleh pergi ke Mekah, kita boleh berdoa dekat Baitullahil Haram, kita minta Allah. Tuan-tuan, dia memandang kepada Baitullahil Haram ni ada kelebihan dia. Orang yang pandang kepada Kaabah, dia diberikan pahala oleh Allah. Bahkan setengah daripada riwayat menyatakan, siapa-siapa yang memandang kepada Baitullah dengan perasaan membesarkan syiar Allah, lalu dia berdoa kepada Allah. Tuan-tuan, masa dia tengok Baitullah, masa dia tengok Kaabah, tuan-tuan, dengan rasa membesarkan Allah dan syiar Allah Subhanahu wa Ta'ala, tuan-tuan, lalu dia berdoa kepada Allah. Tuan-tuan, doa dia tidak akan ditolak sama sekali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kelebihan orang yang tengok Baitullah dan juga kelebihan orang yang berdoa pada sisi Baitullah. Tuan-tuan, tapi kita minta Allah. Biasa yang kita minta, ya Allah sihatkan tubuh badan aku, ya Allah. Itu kita minta. Tuan-tuan, dah minta sihat, kita minta apa lagi? Ya Allah, murahkanlah rezeki aku, ya Allah. Tuan-tuan, semua yang kita minta ni benda-benda untuk kesenangan kita belaka. Tuan-tuan, satu orang ni dia berdoa di sisi Baitullah dan dia didengari oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu wa arda. Allahumma ja'alni minal qalil. Ya Allah, jadikan aku sebahagian daripada orang yang sedikit. Tuan-tuan, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu wa arda tanya dengan dia, awak yang hang minta jadi orang yang sikit ni? Tuan-tuan, pelik doa dia. Tuan-tuan, kita kalau boleh doa, ya Allah, aku menega, ya Allah, nanti balik ni bagi banyak sikit, balik ni bagi maju sikit aku punya perniagaan ni. Tuan-tuan, ulama kata, sesiapa yang minta dunia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bermakna dia minta untuk berdiri lama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia minta lah, tuan-tuan, ya Allah, bagikan aku kaya. Yang tu direct terus. Minta lah aku ni boleh jadi kaya, minta lah aku ni jadi senang, dia kata. Tuan-tuan, nak minta benda-benda tu boleh. Kalau pada masa kita kaya esok, kalau pada masa kita senang esok, kita tak dilalaikan dengan kekayaan itu. Kalau kita tidak dilalaikan dengan kesenangan itu, tuan-tuan, kita pegang Allah pada waktu kita senang.
Tuan-tuan, yang tu tak apa untuk kita minta kekayaan dan kesenangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, ada tak orang alim yang kaya raya? Ada. Contoh Imam Malik bin Anas rahimahullahu ta'ala, guru kepada Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Tuan-tuan, Imam Malik bin Anas ni adalah orang yang sangat kaya raya. Tuan-tuan, Imam Malik, dia kalau mengajar, dia mengajar atas sofa yang khas. Ni Imam Malik kalau dia mengajar. Tuan-tuan, Imam Malik kalau mengajar, dia ada meja khas dia. Tuan-tuan, Imam Malik, dia mengenakan pakaian-pakaian yang mahal-mahal. Ini pakaian Imam Malik rahimahullahu ta'ala, guru kepada Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Tuan-tuan, satu hari Imam Syafi'i diarahkan oleh Imam Malik bin Anas supaya belajar dengan Imam Syaibani rahimahullahu ta'ala. Tuan-tuan, Imam Syaibani ni dia ulama usuli. Dia adalah ulama usulul fiqh. Dia pakar usul fiqh. Nama dia Imam Syaibani rahimahullahu ta'ala. Tuan-tuan, Imam Syaibani ni, kalau dia kira mah dia ni simpan mah. Tuan-tuan, Imam Syaibani ni banyak simpan mah. Tuan-tuan, dia kalau kira mah, dia tak kira dalam bilik. Dia kira dekat ruang tamu dia. Masya Allah. Tuan-tuan, dia kira dia punya mah dia ni dekat ruang tamu dia. Tuan-tuan, satu hari Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala diperintahkan oleh Imam Malik bin Anas supaya belajar dengan Imam Syaibani. Tuan-tuan, biaya ataupun duit yang dikeluarkan oleh Imam Malik, Imam Malik beri kepada Imam Syafi'i duit supaya belajar kepada Imam Syaibani. Tuan-tuan, sebanyak 6,000 dirham. Tuan-tuan, 6,000 dirham kalau pelah dengan duit kita berapa? 1,000 dirham bersamaan dengan 10,000 ringgit. Tuan-tuan, maknanya duit yang diberikan oleh Imam Malik bin Anas kepada Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala adalah 60,000 ringgit pada masa itu. Tuan-tuan, nak tunjuk kayanya Imam Malik bin Anas. Tuan-tuan, tapi siapa Imam Malik bin Anas ni? Imam Malik bin Anas walaupun satu orang yang kaya raya, tapi orang yang mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, Imam Malik ni kalau dia nak buang air besar, tuan-tuan, dia nak buang air besar, tuan-tuan, dia sanggup, dia naik dia punya kuda dia keluar sikit daripada kota Madinah. Tuan-tuan, dia keluar sikit daripada kota Madinah. Di situlah nanti Imam Malik dia akan buang dia punya hajat dia. Masya Allah. Tuan-tuan, pasal apa dia buat macam tu? Kerana Imam Malik menyebut, aku malu, dia kata, kerana dalam bumi Madinah ini adanya satu jasad yang sangat mulia tersimpan di kota Madinah ini. Tuan-tuan, jasad siapa? Jasad baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, Dajjal nanti di akhir zaman, kita lah ada di akhir zaman, tuan-tuan, tapi nanti esok nak dekat kiamat. Tuan-tuan, Dajjal nanti dia akan masuk ke mana-mana sahaja lorong, ke mana-mana sahaja jalan yang ada di dalam dunia ini. Tuan-tuan, kata Nabi SAW, walaupun Dajjal dia boleh pergi ke mana-mana, kata Nabi SAW, dia tak akan dapat memasuki daerah yang nama daerah itu adalah At-Tayyibah, kata Nabi. Tuan-tuan, 3 kali Nabi sebut Dajjal tak akan masuk dalam Tayyibah. Nabi hentakkan tongkat dia. Nabi kata Dajjal tidak akan masuk ke dalam Tayyibah. Nabi kata lagi, Dajjal tak akan masuk ke dalam Tayyibah, tak akan masuk ke dalam Tayyibah.
Tuan, dekat mana daerah Tayyibah ni? Iaitulah merujuk kepada kota Madinah. Tuan, pasal apa? Kerana kemuliaan jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana ada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Dajjal tak mampu untuk masuk ke dalam kota Madinah Al-Munawwarah. Dan tuan, demikian Imam Malik bin Anas, walaupun satu orang kaya tapi tak dilalaikan dengan kekayaan dia. Dia istiqamah mematuhi dan menjadi hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan, tapi kita doa dekat sisi Kaabah minta kaya, minta senang, berzaipa, tuan. No. No. Kita pun masa kurang dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita pun lebih kurang je dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita minta kekayaan dan kesenangan daripada sisi dia. Dan tuan, tujuan dia untuk apa? Tidak lain tidak bukan, ini adalah kerana dorongan daripada hawa nafsu. Mudah-mudahan tuan-tuan, kita dijadikan oleh Allah orang yang senang, orang yang kaya, tetapi istiqamah menjadi hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, Allah Ta'ala dia habaq, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia dia berada dalam keadaan rugi, kata Allah. Tuan-tuan, manusia dia rugi pasal apa? Yang ni disebut oleh Imam Al-Haddad rahimahullah ta'ala, wal khasiru min kulli wajhin, dan orang yang rugi itu pada segenap segi dia rugi. Tuan, pasal apa? Minal muridina lid dunia, kerana dia berkehendak kepada keduniaan. Alladhi yatahaqqaqu fi haqqihi al-wa'id al-madhkuru fil ayah. Dia kata, kerana Allah Ta'ala telah pun menyebut di dalam banyak ayat dia bahawa orang yang mencari dunia semata-mata. Tuan-tuan, tolong faham kalimat ni. Bukan makna kata tak boleh untuk kita cari dunia. Tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala dia sebut dalam suratul Jumu'ah. Tuan-tuan, kita biar beramal dengan sebenar-benarnya dengan panduan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala dia kata, fa idza qudiyatis salah, kata Allah, apabila kamu dah selesai daripada sembahyang, kata Allah. Tuan-tuan, sembahyang ni dia apa dia sembahyang ni? Sembahyang, kata Nabi SAW, as-salatu imaduddin. Sembahyang dia merupakan tiang kepada agama Allah. Tuan-tuan, sembahyang ni orang yang mendirikan sembahyang, Allah Ta'ala kata, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sembahyang dia dapat mencegah diri kamu daripada melakukan fahsya dan juga mungkar kepada Allah. Tuan, tapi ada orang dia tanya, Ustaz, saya sembahyang lama dah tapi otak kuning juga, dia kata. Tuan-tuan, faham tak otak kuning? Otak kuning ni kira dia sembahyang tapi otak tu keinginan dia masih lagi nak melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, dia sembahyang tapi keinginan dia selalu nak pergi kepada benda yang diharamkan Allah. Dia sembahyang tapi fikiran tu selalu memikirkan benda-benda hak yang buruk-buruk, benda yang dilarang oleh Allah. Nanti dia mula bayang, naik motor naik motor, kebetulan ada anak dara pintas dia duduk depan. Tuan-tuan, anak dara pula jenis tak fikir orang dah, pakai seluar ketat, pakai baju ketat. Yang pakai serban pun boleh terlucut serban tu. Dia duduk ikut belakang, berhenti pula kat traffic light. Koi lama lagi boleh tengok.
Tuan-tuan, dia semayang, tapi dia masih ada keinginan nak melakukan benda yang diharamkan oleh Allah. Tuan-tuan, di sini ada dua faktor. Yang pertama, kita nak kena terima hakikat bahawa kita manusia dibekalkan oleh Allah dengan hawa nafsu. Tuan-tuan, itu yang pertama sekali. Dan nafsu dia senantiasa meniupkan kepada manusia supaya melakukan benda yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kita pernah cerita sebelum ni macam mana roh bila ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, Allah Taala tanya, alastu bi rabbikum, bukankah aku ni adalah Tuhan kepada kamu? Kata Allah kepada roh. Tuan-tuan, roh yang dibuat oleh Allah ni, Allah Ta'ala tanya dengan roh ni. Allah tanya dengan kita, alastu bi rabbikum, bukankah aku Tuhan pada kamu? Qalu, maka semua roh yang dijadikan Allah berkata, bala syahidna, ya Allah, ya kami semua bersaksi bahawa Engkau Tuhan kami. Dan tuan, yang ni para roh dia declare, dia buat satu pengakuan bahawa kami para roh ni kenal dengan kamu dan kami ni akan taat kepada kamu ya Allah. Dan tuan, tapi ulama sebut bila mana dia dimasukkan dalam jasad manusia, kemudian Allah masukkan pula sekali dengan roh itu dengan hawa nafsu. Dan tuan, akhirnya manusia ini yang dalam tubuh badan dia ada roh dan nafsu, mula tidak mengenali Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, tak kenal ini dalam makna kata roh dia mula lemah dengan hawa nafsu ni, sehinggalah tak ada riang untuk dia taat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, terpenjara dia dengan hawa nafsu. Dan tuan, kita dah cerita dah, hawa nafsu ni kena celup dengan api neraka, kena rendam dengan api neraka 1000 tahun, masih tak mau taat dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah rakamkan pula perkataan Zulaikha. Zulaikha menyatakan, wa ma ubarri'u nafsi, dia kata, aku tak dapat melepaskan diri aku daripada hawa nafsu, dia kata. Dan tuan, perkataan dia dirakamkan oleh Allah dalam surah Yusuf. Dan tuan, nak tunjuk kata apa? Nafsu dia meniupkan kepada benda yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, sebab itu orang berjaya dia ada 3 unsur. Tuan-tuan buat benda ni, insya-Allah mendapatkan kejayaan pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, 3 benda ni apa dia? Yang pertama, selalu bertaubat dengan Allah. Yang kedua, teruskan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, terus dalam melakukan taat dan amal saleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan benda ni dirakamkan oleh Allah. Allah Taala kata, Allah Subhanahu wa taala dia sebut, fa amma man taba wa amana wa amila salihan fa asa ayyakuna minal muflihin, kata Allah. Adapun orang yang bertaubat kepada Allah, selalu bertaubat dengan Allah. Dan tuan, jangan kita sucikan diri kita. Dan tu sifat iblis tu nak kena kikih. Kalau kita nak dapatkan ketenangan dalam hidup, kalau kita nak dapat keistimewaan pada sisi Allah Subhanahu wa taala, dan yang Allah hendak kita bertaubat kepada dia. Dan taubat ni mengaku diri kita ni berdosa dengan Allah. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu wa ardah kata, bila dia bersalam dengan kanak-kanak, dan dia bersalam dengan budak kecil. Sayyidina Umar kalau dia bersalam dengan budak kecil ni,
Dia akan ambil tangan budak kecil itu, lalu dia akan cium tangan budak tersebut. Tuan-tuan tu tahu Sayyidina Umar. Tuan-tuan, Sayyidina Umar ni kalau kita jauh lagi ya. Tuan-tuan, dalam satu hadis Nabi SAW cerita berkenaan dengan Sayyidina Umar. Kata Nabi SAW, mafhumnya, kalaulah Umar dia melalui satu jalan dan kebetulan pada masa itu ada syaitan yang melalui jalan yang sama, maka nescaya syaitan akan cari jalan lain supaya tidak bertembung dengan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu wa arda. Kata cuba bayang tengok, setan ni tuan-tuan, dia dah janji dengan Allah. Tuan-tuan, iblis, syaitan, jin, ini semua adalah pengikut-pengikut jin dan juga syaitan. Dia adalah bala tentera kepada iblis yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semuanya bekerja akan menyelewengkan manusia daripada jalan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, tapi syaitan ini disebut dalam hadis Nabi SAW. Salah satu tuan-tuan yang menyebutkan hadis ni, karangan Imamul Haddad rahimahullahu taala pada kitab dia Risalah Al-Mu'awanah fi Sulukin Tariqil Akhirah, pada bab berkenaan dengan yakin kepada Allah. Dan Nabi sebut Umar ni, kalaulah dia melalui satu jalan, kebetulan syaitan melalui jalan itu, syaitan dia akan cari jalan lain kerana tak mau bagi bertembung dengan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu wa arda. Tuan-tuan, kita kalau berubat orang yang kena rasuk jin, sebab tu kata Imam Ibnul Qayyim, orang yang berubat dia kena kuat. Orang yang mengubati orang yang nak berubat juga dia kena kuat. Bila mana dia nak mengubat orang yang dirasuki oleh jin. Dan ini disebut dalam kitab Sarim Al-Battar, berkenaan dengan bagaimana kita nak ubat orang yang kerasukan jin ini. Tuan-tuan, ulama kata yang berubat kena kuat, yang mengubat tu pun dia nak kena kuat sama. Tuan-tuan, kita duk berubat orang, dia dah janji dengan kita, okey aku keluar, dia kata aku keluar, dia pun keluar. Tuan-tuan, dia keluar malam sat lagi dia main dekat dapur kita. Kita ni Allah dah keluar dah. Tuan-tuan, nanti malam sat lagi tengok dia main belanga kita, dia cakap kita punya dinding kita, main sangat. Tuan-tuan, tok guru kami dia ubat orang kan, baik orang tu baik, tapi selang beberapa minggu orang yang dia ubat tu kena rasukkan sekali lagi, kena rasuk sekali lagi. Dan tok guru kami dia ubatkan orang ni, dia ubat-ubat, maka dia dapat berdialog dengan jin yang masuk ke dalam tubuh orang tersebut. Dan apa kata jin tu? Jin tu kata, sebelum ni hang bakar adik-beradik aku dia. Lah ni aku datang ni kerana nak hadap dengan kamu. Tuan-tuan, agak-agak kita macam mana lagu tu? Getak ke tak getak? Tuan-tuan, hak tu kes tuan-tuan. Kita kata apa? Oh, saya tak sanggup, jin kuat dia tak? Jin kuat dia tak? Memang kuat sungguh lah bila cakap macam tu. Tuan-tuan, seorang perawat di Mesir pengarang kepada kitab Sarim Al-Battar. Tuan-tuan, masa dia mengubat satu orang budak perempuan, dia duk mengubat, kata Syekh, keluarlah kamu dengan izin Allah daripada badan budak ini. Tuan-tuan, jin tu kata apa? Wahai Syekh, aku boleh keluar tetapi dengan satu syarat.
Lepas aku keluar daripada tubuh badan bodoh ni, lepas tu aku nak masuk pula dalam tubuh badan kau. Dan tahu kalau kena kat kita agak-agak lagu mana? No? Dia kata apa? Dia kata ni, hang pergi cari orang lain kan. Aku tak mampu, hang ni jenis kuat yang ni dia lah. Bukan jenis kuat tuan-tuan. Jin tu nak masuk dalam badan dia tak mau. Tuan-tuan, tapi ada satu faedah saya nak bagi. Bila tuan-tuan jin tu nak masuk dalam pengarang kitab Sarim Al-Battar ini, tuan-tuan, dia nak masuk, kata Syekh, tafaddal, silakan. Ni baru betul, tuan-tuan. Tafaddal, silakan, masuklah dalam tubuh badan aku. Tuan-tuan, jin tu mula masuk ke dalam tubuh badan Syekh, tapi dia tak mampu untuk masuk. Akhirnya dia masuk semula dalam tubuh badan orang tu. Syekh tanya, awak hang nak masuk dalam tubuh badan aku, tapi hang tak masuk. Tuan-tuan, apa jawab jin tersebut? Kata jin tu, aku takkan mampu masuk dalam tubuh badan kamu. Dan pada hari ini, mana-mana makhluk Allah tidak mampu untuk memudaratkan diri kamu. Kerana kamu, wahai Syekh, selepas waktu subuh tadi, kamu telah membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd, yuhyi wa yumitu, wa huwa ala kulli syai'in qadir, sebanyak 100 kali. Tuan-tuan, yang ni amalan siapa? Yang ni amalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebut, siapa yang selepas subuh dia baca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd, yuhyi wa yumitu, wa huwa ala kulli syai'in qadir, sebanyak 100 kali. Tuan-tuan, pada hari itu tak ada makhluk pun yang boleh memudaratkan diri dia, apa juga makhluk. Tuan-tuan, mudah-mudahan kita dapat beramal dengan amalan yang ditunjuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, Sayyidina Umar tadi kita cerita, syaitan lari daripada dia. Tapi Sayyidina Umar bila bersalam dengan kanak-kanak, dia ambil tangan kanak-kanak tu lalu dia cium. Tuan-tuan, pasal apa? Ini adalah orang yang senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, maka dia akan jadi orang yang berjaya, kata Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, maka pengarang kitab ni dia kata telah terang, dia kata Allah Subhanahu wa taala dia telah pun berfirman di dalam ayat dia bahawa orang yang mencari dunia semata-mata, dia kata, tuan-tuan, dia cari dunia, kemudian dia melupakan kehidupan akhirat. Kata ni yang dimaksudkan. Maka dia sebut lagi, huwallazi yuridud dunya iradatan, dia nak kepada dunia sangat-sangat, dia kata. La ilaha illallah. Tuan-tuan, segala apa yang kita boleh pada hari ini adalah berasal daripada sisi Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, jangan lupa kita dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Kita tiap-tiap minggu baca ayat ni, tuan-tuan. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy. Tuan-tuan, ayat ni ada dalam surah apa? Surah Sajadah, yang kita baca saban minggu, tak tinggal kita. Kalau hari Jumaat tok imam dia bawa surah yang lain, kita tengah-tengah duk semayang ni, tengah tengok tempat sujud, lepas waladdallin, tiba-tiba tu imam dia baca alam nashrah laka sadrak. Ni angkat kepala. Angkat kepala ni. Awak hari Jumaat tu imam tak baca surah Sajadah. Dan Allah Ta'ala kata awal dalam surah Sajadah, Allah lah yang menjadikan langit dan bumi
dan apa-apa yang berada di antara keduanya, kata Allah, dalam tempoh masa 6 hari, kata Allah. Tuan-tuan, ayat ni ada banyak tafsiran, tapi dalam waktu yang singkat ini, salah satu daripada tafsiran ayat ni, Allah nak suruh kita kenal bahawa yang menjadikan langit dan bumi dan juga ada di antara keduanya adalah yang menjadikan itu, yang memberikan manfaatnya, yang memberikan mudaratnya adalah daripada sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, maka Imam Al-Haddad rahimahullahu taala dia sebut yuridud dunya iradatan, dia nak sangat kepada kehidupan dunia, yansa fi jambiha al-akhirah, sehingga dia terlupa bahawa di sebelah dia adanya hari akhirat. Dia terlupa yang memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, macam mana orang cari dunia dia melupakan kepada Tuhan empunya dunia. Dan tuan, tak salah tadi kita sebut dia nak cari dunia, cari dunia. Allah Ta'ala pun sebut, bila kamu dah selesai daripada sembahyang, kata Allah dalam surah Jumu'ah, fa idza qudiyatis salah, apabila kamu dah selesai dari sembahyang, fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah, maka bertebaranlah kamu atas muka bumi Allah, carilah kelebihan-kelebihan yang Allah beri pada kamu. Dan tuan, Allah Ta'ala kata apa? Lepas sembahyang pi ria, lepas sembahyang pi cari harta keduniaan, cari pi. Dan tuan, tapi selepas daripada sembahyang, ayat ni ada kaitan antara kehidupan akhirat dengan dunia. Dan tuan, orang yang cari dunia boleh, tapi jangan sampai dia terleka, dia terlupa khazanah yang dia ambil, yang dia makan, yang dia minum, yang dia pakai, yang dia guna. Dan tuan, semua itu adalah min fadlillah, dia adalah daripada kelebihan-kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, maka tadi kita sebut orang yang sembahyang masih lagi melakukan dosa, maka yang pertama tadi memang kita dibekalkan dengan nafsu. Dan tuan, nanti kita akan terang yang kedua, faktor kedua, orang sembahyang tetapi masih tak dapat elak lagi perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, kerana dia melakukan tata cara sembahyang tidak sebagaimana yang diajak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga dia tidak mengetahui rahsia-rahsia besar yang berada di dalam sembahyang yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita buat sembahyang kita ala qadar sahaja. Dan tuan, benda ni pernah disebut oleh ulama, orang yang dirikan sembahyang dengan ala qadar sahaja, sembahyang itu tidak akan jadi senjata ampuh untuk dia mengelak perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan sambung tuan-tuan pada ibarat yang akan datang, insya-Allah taala. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak baik datang daripada kejahilan diri saya sendiri, walaupun hakikat kedua-duanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم اغفر لنا ما أخطأنا وما تعمدنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين. الله أعلم.